Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Saidatun Husna binti Haji Hisham. Boleh panggil saya Cikgu Husna. Untuk sesi pengenalan diri, saya akan tangguh terlebih dahulu dan akan membuat sesi pengenalan diri saya yang lebih panjang lagi pada hari Khamis. Iaitu saya akan buat kelas secara segera. Kita akan adakan kelas pada hari Khamis pada pukul 11.10 pagi dan saya harap kamu semua dapat mengikutilah kelas dalam Google Meet. Okey, untuk hari ini saya akan teruskan pengajaran saya, iaitu kita akan masuk subtopik baru iaitu larutan piawai. Okey, berdasarkan apa yang kita akan belajar pada hari ini, saya harap kamu semua telah ada sedikit pengetahuan tentang larutan aqueous sebab terdapat beberapa istilah larutan aqueous. Jadi saya harap kamu semua telah faham apa itu yang dimaksudkan dengan larutan aqueous. Okey, untuk standard pembelajaran kita, saya harap kamu dapat menyatakan maksud larutan piawai dengan jelas. Okey, yang kedua, 6.62, saya harap kamu dapat menghuraikan secara jelas penyediaan larutan piawai dengan menjalankan aktiviti penyediaan larutan piawai daripada menggunakan bahan pepejal dan juga melalui pencairan larutan aqueous. Okey, berdasarkan gambar yang saya paparkan ini adalah natrium karbonat iaitu natrium Na2CO3. Okey, berdasarkan gambar ini, apa yang kamu boleh faham? Apa yang terlintas dalam fikiran kamu? Okey, baiklah. Jawapannya adalah natrium karbonat ini selepas ini kita akan belajar lebih dalam. Natrium karbonat ini boleh digunakan untuk menyediakan penyediaan larutan piawai. Okey, larutan piawai. Apakah yang dimaksudkan dengan larutan piawai? Okey, larutan piawai ini bermaksud larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okey, untuk next slide, kita boleh tengok yang saya nyatakan ini adalah contoh iaitu 2 natrium hydroxide dicampurkan dengan gas kalsium, gas karbon dioksida akan menghasilkan Na2CO3, natrium karbonat, dan juga akan menghasilkan air. Okey. Berdasarkan ayat di bawah, natrium hidroksida NaOH tidak sesuai digunakan untuk menyediakan larutan piawai. Okey, kenapa? Kenapa tidak sesuai? Disebabkan NaOH, natrium hidroksida ini bersifat higroskopik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan higroskopik? Okey, higroskopik ini bermaksud ia berkebolehan untuk menyerap air ataupun kelembapan di dalam udara. Disebabkan itulah dia tidak sesuai untuk dijadikan sebagai ia tidak sesuai untuk menyediakan larutan piawai. Okey, natrium hidroksida ini juga NaOH juga menyerap karbon dioksida CO2, karbon dioksida di dalam udara untuk membentuk Na2CO3. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal. Okey, langkah yang pertama kita hendaklah mengambil 100 cm padu air suling dan masukkan ke dalam beaker. Dalam beaker itu terdapat pepejal natrium karbonat Na2CO3. Jadi kita tambahkan air suling ke dalam beaker yang mempunyai natrium karboksida. Okey, selepas tu langkah kedua, selepas dicampurkan air suling, kita hendaklah mengacau larutan tersebut dengan menggunakan rod kaca. Okey, hati-hati jangan sampai terkena tangan, bahaya. Okey.
seterusnya kita hendaklah pindahkan cecair larutan tersebut ke dalam volumetrik. Okey. Untuk memindahkan larutan tersebut, kita hendaklah menggunakan corong turas. Okey, corong turas ini berbentuk seperti kon dan mempunyai salur yang akan menyalurkan air ke dalam volumetrik. Okey, langkah seterusnya kita haruslah memenuhkan kelalang volumetrik tersebut dengan air suling sehinggalah sampai kepada tanda senggatan. Okey, sebelum sampai kepada tanda senggatan tersebut, kita hendaklah mengambil penitis ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dropper. Okey, kita mengambil penitis yang mengandungi air suling dan titiskan beberapa titis ke dalam kelalang volumetrik sehinggalah mencapai tanda senggatan. Okey, mengapa kita perlu menggunakan penitis? Sebab untuk mengelakkan ralat dalam eksperimen berlaku. Kita ingin mengelakkan daripada air suling tersebut melebihi tanda senggatan. Jadi kita hendaklah menggunakan penitis. Okey, selepas mencapai tanda senggatan, kita hendaklah penutup kelalang volumetrik tersebut. Okey, selepas kita tutup dengan penutup, kita hendaklah membalikkan kelalang volumetrik tersebut supaya larutan dan air suling tersebut bercampur. Okey, kaedah kedua untuk menyediakan larutan piawai ialah menggunakan kaedah pencairan. Melalui kaedah pencairan larutan aqueous. Okey, untuk melakukan larutan pencairan larutan aqueous ini, kita hendaklah menggunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey, apa itu M? Apa itu V? Okey, M1 mewakili kemolaran larutan aqueous ataupun dipanggil sebagai larutan stok sebelum dicairkan. Jadi 1 ini bermaksud sebelum dicairkan, manakala V1 itu bermaksud isi padu larutan aqueous ataupun larutan stok, juga dipanggil sebagai larutan stok, sebelum dicairkan. Jadi itu adalah keyword apabila kamu semua menjawab soalan. Okey, bila kamu menjawab soalan, kamu akan dikelirukan dengan beberapa nilai. Jadi apa yang kamu perlu cari adalah sebelum dicairkan. Jadi apabila terdapat sebelum dicairkan, maka itu adalah nilai bagi M1 dan juga V1. Okey, untuk M2, apakah M2? M2 bermaksud kemolaran larutan aqueous juga, tetapi selepas dicairkan. Okey, sama juga seperti V2. V bermaksud isi padu larutan aqueous ataupun larutan yang telah disediakan, dan 2 itu bermaksud selepas dicairkan. Okey, untuk penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous, langkah pertama kita perlulah mengambil larutan stok dan memindahkannya ke dalam beaker. Isikan ke dalam beaker dan kemudian kita haruslah mengambil pipet dan pipet larutan tersebut dan kita akan pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Okey, selepas kita pindahkan ke dalam kelalang volumetrik, sama juga seperti langkah yang kita lakukan pada penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal, kita haruslah memenuhkan kelalang volumetrik tersebut dengan air suling. Jadi sama juga kita haruslah isikan air suling tersebut sehingga mencapai tanda senggatan. Jadi apabila hendak sampai ke tanda senggatan, kita haruslah menggunakan penitis supaya tidak ralat, supaya tidak lebih daripada tanda senggatan. Air suling itu tidak lebih daripada tanda senggatan.
Okey, yang terakhir sekali kita perlu menutup larutan tersebut dengan menggunakan penutup kelalang volumetrik. Lepas tu kita goncang-goncang sedikit botol, terbalik-terbalikkan dia. Okey, maka larutan tersebut akan tercampur dengan elok. Okey, di sini saya sediakan satu contoh penyelesaian masalah. Okey, mari kita baca. Sebagai contoh, anda ingin menyediakan 500 cm padu larutan kuprum sulfat CuSO4 yang mempunyai kemolaran 0.1 mol DM padu daripada larutan stok. Okey, di situ adalah keyword larutan stok. Kuprum sulfat CuSO4 yang berkemolaran 2.0 mol DM padu. Okey, dengan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Okey, jadi di sini kita boleh lihat M1 mewakili 2.0 mol DM padu dan kita tidak tahu berapakah volume larutan stok. Okey, jadi kita telah tahu kemolaran yang telah disediakan adalah 0.1 dan juga volume yang dihasilkan adalah sebanyak 500 cm padu. Jadi kita masukkan nilai-nilai tersebut di dalam formula dan hasilnya kita akan telah mendapati bahawa volume V1 iaitu volume stok adalah sebanyak 25 cm padu. Maka 25 cm padu itu adalah larutan stok kuprum sulfat CuSO4 yang perlu dicairkan dengan air sehingga menjadi 500 cm padu larutan kuprum sulfat CuSO4. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, ini adalah contoh soalan yang kedua saya lampirkan di sini. Okey, rajah 6.30 ni, rajah 6.30 menunjukkan 75 cm padu asid nitrik yang terdapat dalam beaker dan juga asid nitrik yang berkemolaran 2.0 mol DM padu yang dicairkan. Okey, kita tak tahu X mol, kita tak tahu. Sekarang kita tak tahu mol tu berapa apabila volume dia 25 cm padu air suling ditambahkan. Okey, hitung nilai X. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kita ikut langkah-langkah tersebut. Mula-mula kita senaraikan maklumat-maklumat yang kita dapat. M1 maksudnya mol larutan stok. Okey, bagus. Okey, mol larutan stok kita dapati iaitu 2.0 mol DM padu. Volume V1 bermaksud V larutan stok, pandai. V1 sama dengan 75 cm padu. Okey, M2. M2 yang kita hendak cari sekarang. Jadi kita tulis di situ X. Okey, untuk tahu V2, kita telah tahu V2. V2 itu volume isi padu yang telah kita hasilkan. Volume yang kita telah hasilkan itu kita tambah 75 cm padu dengan 25 cm air suling. Jadi kita dapati volume yang dihasilkan sebanyak 100 cm padu. Okey, kita menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumus. Okey, kita dapatlah rapat. Jadi kita dapat tahulah keputusan X. X iaitu molariti untuk larutan yang dihasilkan, iaitu kita dapati bahawa X adalah 1.5 mol DM padu. Okey, di sini saya sertakan link kuis kelas kita pada hari ini, iaitu subtopik 6.6 larutan piawai. Tapi tak apa, lepas ni saya akan hantar semula link ini ke dalam grup WhatsApp, grup Telegram. Okey, pada hari Khamis ni saya harap kamu semua bersedia.
saya nak kamu semua baca terlebih dahulu apa yang kita akan belajar tentang subtopik seterusnya, iaitu 6.7, iaitu penetralan. Jadi setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu semua faham apa yang saya terangkan hari ini. Tapi sekiranya kamu masih tidak faham ataupun kurang faham, boleh je terus WhatsApp saya ataupun DM saya secara personal dalam Telegram. Saya okey je. Apa-apa soalan ataupun sekiranya kamu menjawab soalan yang berkaitan dengan larutan piawai, boleh je tanya saya. InsyaAllah saya akan jawab secara secepat mungkin. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.